Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam, Pengerusi dan Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah di atas kurniaan limpah rahmat, taufik dan inayah diizinkan kita bersama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati, diberi kefahaman, kekuatan untuk kita beramal dan menyampaikan. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabi'in, para ulama amilin. Tuan-tuan, kita masuk kepada prinsip yang kedua, al-aslu tsani. Wal Qur'anul Karim wa sunnatun mutahharatun marji'u kulli muslim fi ta'arrufi ahkamil Islam wa yufhamul Qur'an tibqan liqawa'idil lughatil arabiyyah min ghairi takallufin wala ta'assuf wa yurja'u fi fahmi sunnah al-mutahharah ila rijalul hadith al-thiqati. Al-Quran Al-Karim dan sunnah yang suci adalah sumber rujukan bagi semua muslim untuk mengetahui hukum hakam di dalam Islam. Al-Quran difahami selari dengan kaedah bahasa Arab tanpa memberat dan membuta tuli, dan memahami hadis yang suci bersumberkan riwayat-riwayat yang fiqh. Baik, prinsip yang kedua ni, setelah kita memahami prinsip yang pertama berkaitan dengan kesyumulan Islam, maka dia kata prinsip ini berhubung kait dengan prinsip sebelumnya. Pertamanya, menetapkan kesyumulan Islam pada setiap fenomena kehidupan. Prinsip ini juga menetapkan sumber setiap hukum hakam bagi semua hal ehwal fenomena kehidupan yang bersumberkan darinya berada di bawah lingkungan Islam. Kalau dalam pengajian yang sebelum ini kita diyakinkan dan difahamkan bahawa Islam ini adalah agama yang menyeluruh, yang meliputi semua keperluan dan persoalan manusia. Jadi dari mana sumbernya? Bila kita faham benda tu syumul, sempurna, ambil dari mana? Rujukannya apa? Maka dia masuk kepada prinsip yang kedua. Dia nak bagi tahu, nak tahu dan nak melihat kesyumulan Islam itu dia terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu kaedah dia. Dalilnya, Imam Al-Banna menetapkan sumber hukum hakam kepada setiap muslim, iaitu Al-Quran dan Sunnah, serta dalil tentangnya antaranya ialah ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Surah An-Nisa ayat 59 sampai akhir ayat. Allah berfirman, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah, juga kepada ulil amri, yakni orang berkuasa yang dipilih daripada kalangan kamu, wahai orang-orang yang beriman. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berbeza, berbantah dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Ini di antara dalil yang dia nak bagi tahu bahawa sumber yang paling utama ialah Allah dan Rasul. Walaupun di awal itu disebut ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita baca banyak dan ulama-ulama kita bagi tahu
keindahan dan ketepatan Al-Quran. Dia guna kalimah ati'ullah wa ati'ur rasul. Dia sambung dengan wa ulil amri minkum. Dia tak sebut wa ati'u ulil amri minkum. Ulama bahas di sudut bahasanya, dia kata inilah kesempurnaan Islam, di mana ati'ullah wa ati'ur rasul sifatnya mutlak, manakala ulil amri sifatnya bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya kembali kepada ati'ullah wa ati'ur rasul. Dan ulil amri itu dihubungkan dengan minkum, yakni daripada alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini keindahan Quran. Dan dalil yang kedua dari suratul Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Quran ini sebagai tibyan. Tibyan adalah juga nama lain bagi Al-Quran. Quran ni banyak nama. Antaranya termasuklah yang terkenal paling utama Al-Quran. Dia juga dikenali sebagai Al-Furqan. Di antara nama lain bagi Quran termasuklah At-Tibyan, selain daripada Al-Hakim dan sebagainya. Jadi Allah kata Quran ini tibyanan likulli syai'. Dia penjelas, penerang tiap-tiap perkara. Semua benda Quran adalah penjelasannya. Cuma kalau kita tak jumpa, bermakna bukan kerana tidak ada, tetapi kerana kejahilan kita dalam memahami kehendak Quran. Kita dah sebut dalam pertemuan yang sebelum ini, kan? Tutup guru kita dulu ngajar, dia kata sampaikan cara buat roti canai pun ada dalam Quran. Kita pun jenuh lah selak, kok ada ambil tepung uli-uli letak atas kuali, tak jumpa. Penyudahnya dia kata, tidakkah kamu jumpa ayat yang menyebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang ahlinya kalau kamu tak tahu. Jadi panduan ini adalah panduan umum yang sangat jelas. Cuma yang menjadi masalah untuk kita mengenal siapakah ahlu zikri. Siapakah ahli zikri ini? Pakar dia siapa? Maka dalam bidang-bidang tertentu rujuklah pada pakar dia. Kalau perubatan, maka rujuklah pakar perubatan. Perubatan pula sakit apa? Kena cek juga. Kadang-kadang dia pakar hanya dalam bidang kulit, yang kita pergi terjah dia, suruh dia cabut gigi kita. Abang kali jadi masalah juga. Walaupun dia tahu, tapi bukan pakar dia. Maka setiap kepakaran itu mestilah kita kenal untuk kita letakkan rujukan. Kita nak cari hukum fiqh. Hukum fiqh tentulah pakar dia juga seorang yang faqih. Tidak cukup hanya faham hadis. Faham hadis sebahagian daripada keperluan untuk faqih. Kerana menjadi faqih, dia memerlukan faham hadis, faham Quran, juga kena faham usulul fiqh. Baru boleh dia nak mencari jalan bagaimana nak istinbat. Kita hari ini menjadi keliru dan menjadi celaru kerana kita mengambil rujukan tanpa kita mengenal ahli zikr. Dalam bidang ekonomi, kita nak rujuk siapa? Siapa ahli zikr? Dan ahli zikri ini bila bidang ekonomi dia ada macam-macam. Adakah bidang ekonomi ini bidang ekonomi yang ada hari ini, atau kita nak merujuk kepada ahli zikri ini ahli ekonomi di sudut Islam yang tahu batas halal dan haram, ataupun nak redah gitu je? Di sinilah keperluan kita. Jadi Quran ini tibyanan likulli syai', semua perkara telah diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Quran fungsi paling utama ialah hidayah. Tu paling utama Quran. Untuk apa? Untuk bimbing manusia ke jalan yang benar. Selain daripada itu, macam-macam fungsi dia, tapi fungsi utama
hidayah, hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Kalau kita nak ambil Quran sebagai penenang hati, boleh. Nak ambil Quran sebagai perawat penyakit, boleh. Nak ambil Quran apa saja, boleh. Tetapi jangan tinggal fungsi utama Quran, hudal linnas. Jangan sekadar nak seronok baca Quran, dialunkan lagunya tenggelam dalam khusyuk dan asyik kepada lagu-lagu Quran, tapi perintah Al-Quran kita abaikan. Kadang-kadang dulu kan, majlis musabaqah, qari baca ayat berkenaan dengan aurat, tapi yang dengar tu tak sempurna tutup aurat. Tapi bila sebut Allah tayyib, bunyi sedap. Dia tayyib, dia syok, dia asyik, itu dengan alunan Quran. Tenggelam, seronok, asyik, ya. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama ialah untuk mendatangkan hidayah. Kalau asyik-asyik yang lain tapi tak mendatangkan hidayah, tak ada makna. Macam tujuan makan lah. Tujuan makan nak kenyang supaya ada tenaga. Nah, tapi kalau kita makan tu sekadar nak tunjuk pada orang kita ada duit beli barang makan, hentikan. Nah, makan cik, makan aja makan. Lepas tu baru 5 minit lapor balik, ngetol lutut. Apa cerita? Tujuan makan tidak berlaku. Tujuan Al-Quran lebih besar lagi, hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Bila Quran fungsinya nak memberi petunjuk kepada manusia, sedangkan peranan manusia sebagai khalifah, tentulah dia tidak terbatas hanya kepada semayang, puasa, zakat, haji, kerana tugas khilafah itu tugas yang sangat luas, besar, meliputi keperluan urusan manusia, bukan hanya secara fardiah, secara individu, secara masyarakat, malah membabitkan hubungan keseluruhannya, bukan hanya dengan manusia tetapi dengan alam sekitar, malah dengan alam cakrawala sekalipun. Kenapa? Dunia dan alam ini saling berkait. Kalau kita perhati betul, alam manusia ni, alam kita ni saling berkait. Anda bayangkan apa kaitannya pasang surut air di bumi dengan bulan di angkasa? Mari ikut mana kita nak mikir tu? Bulan di angkasa, pasang surut air di laut. Orang mancing tahulah, kan? Ikut bulan ni 15 air mati, air pasang, air surut. Kesannya pada bumi, merujuknya pada bulan. Bila masa ada hubungan di antara bulan dengan bumi. Tapi itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada peranan, semuanya ada hubungan, semuanya ada fungsi. Maka kita tak akan mampu merungkai melainkan daripada panduan yang mencipta segala hubungan tersebut. Apa dia? Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasy ayat 7. Apa sahaja yang dibawa kepada kamu, didatangkan kepada kamu oleh Rasul, fakhudhuh, kamu kena ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dia larang tinggal. Inilah keistimewaan generasi salaf, awal-awal Islam dulu. Mereka tak banyak bertanya, tak banyak persoal. Apa yang Allah suruh, buat. Apa yang Nabi suruh, buat. Apa yang dilarang, tinggal. Dia tak tanya banyak. Sebab itu iman mereka mudah. Kalau kita melihat dalam peperangan-peperangan Nabi SAW, kaedahnya bila keluar perang, Nabi tak pernah bagi tahu nak pergi mana. Kalau tak silap saya, kecuali satu, perang Tabuk. Kalau tak silap perang Tabuk ni Nabi bagi tahu. Yang lain semua Nabi tak bagi tahu. Perang Tabuk ni saja Nabi bagi tahu. Ada hikmah yang tersendiri daripada Allah. Itu yang sebut laukana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim asy-syuqqah. Nak cerita pada kita apa yang Nabi suruh, ikut. Sahabat-sahabat tak tanya. Bila Nabi suruh, ya. Keluar perang, ya. Tak tanya nak pergi mana.
Nak bawa bekal apa? Berapa hari? Nak. Kita banyak benda sorehnya. Sampai puasa ni pun apa hikmahnya? Hikmah ni hanyalah untuk menambah bagi orang yang memerlukan kepada alasan logik. Bagi orang beriman, dia tak ada masalah. Cukup dia yakin. Jadi Quran sepatutnya apa sahaja yang Allah suruh, Rasul suruh, kita buat. Asasnya yakinlah kebaikan untuk kita. Kerana apa? Kerana Allah itu Tuhan kita. Dia cipta kita dengan penuh kesempurnaan. Takkanlah saja-saja nak suruh kita jahanam. Kalau kita ada satu mindset begitu pun selesai. Tuhan cipta kita, Allah cipta kita dengan penuh kesempurnaan. Tiba-tiba dia suruh kita buat sesuatu. Takkanlah dia nak merosakkan kita yang dia cipta dengan penuh kesempurnaan, tiba-tiba dia nak jahanam dengan suruh buat kerja. Tak maunya. Tentulah kerana dia nak menjaga kemuliaan yang dia dah buat tadi. Tuan-tuan buat buat batas sayur lah umpamanya. Kan, buat punya elok, batas punya elok. Kan? Tanam pokok elok, tiba-tiba pi suruh anak pi siram dengan racun. Tak maunya. Tentulah kita suruh siram dengan baja untuk menyuburkan. Samalah dengan manusia. Sebab itu ana ala zanni abdi bi, kata Allah dalam hadis kursi, aku di atas sangka hamba-Ku. Kena sangka baik dengan Allah. Banyak ayat Quran yang menuntut menetapkan perkara ini, manakala hadis yang berkaitan dengannya ialah sabda Rasul SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman. Tuan-tuan tahu Yaman ini di antara negeri yang Nabi sebut negeri hikmah. Yaman ni negeri hikmah, negeri kebijaksanaan. Negeri kebijaksanaan ini di antara tandanya ialah Islam masuk kepada mereka dengan hujah, bukan dengan perang. Sama tanah Melayu, Islam masuk dengan hikmah, kebijaksanaan, hujah, dakwah, bukan dengan perang. Bila dengan perang ni biasanya masyarakat dia agak kasar, agak kasar. Tapi kalau dengan hikmah, Yaman ni di antaranya. Dan tanah Melayu ni pun datang kebanyakan Islam, kalau ikut kajian yang kita temui, datang daripada belah Yaman. Datang daripada belah Yaman. Belah Yaman tu antaranya dia akan turun, sampailah kepada bawah, tanah ada turun sampai ke tanah Melayu. Kalau ikut datang daripada India, kemudian ada yang kata bawa daripada China, turun di Terengganu. Tapi ada kajian lebih sebelum Terengganu, Kedah lebih awal. Itu kajian-kajian yang tak pernah sudah. Maka tak mustahil akan dibuka oleh Allah Ta'ala lagi, tak apalah. Jadi Mu'adz bin Jabal Nabi hantar ke Yaman. Nabi tanya dia, kaifa taqdi idza arada laka qada'an? Qala aqdi bi kitabillah. Qala fa in lam tajid fi kitabillah. Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in lam tajid fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah. Qala ajtahidu ra'yi wala alu. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulillah. Rasulullah. Jadi Nabi SAW hantar Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Kita tahu Mu'adz adalah salah seorang sahabat ulama sahabah. Sahabat ni pun dia ada banyak kategori. Ada kategori ulama yang kerjanya mengaji dengan Nabi SAW. Ada sahabat yang kategori dia panglima perang, macam Khalid bila masa nak ngaji lamanya, kerja dia perang, tapi dia keistimewaan dia di sudut peperangan. Ada sahabat yang istimewa di sudut ilmu, menjadi ulama. Ini macam-macam kategori sahabat lah. Dia kata, bagaimana kamu menghukum jika kamu diminta supaya menjatuhkan hukuman? Mu'adz menjawab, aku akan menghukum dengan kitab Allah. Baginda bertanya, bagaimana jika kamu tidak mendapatinya dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab, berhukum dengan sunnah Rasul. Baginda lagi bertanya, kalau tak dapat dalam Quran sunnah? Mu'adz menjawab, aku berijtihad dengan fikiranku dan aku tidak akan lari dari kebenaran. Maka Nabi SAW menepuk dadanya sambil berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi taufik kepada utusan Rasul SAW dalam perkara yang diredai oleh Rasul. Ini nak menunjukkan dalil bahawa yang utama kitabillah, fa illam tajid fa bi sunnati rasulih. Dua benda.
Satu Quran dulu, lepas tu baru hadis Nabi SAW. Kata-kata para sahabat serta para ulama menetapkan hakikat ini terlalu banyak. Dia kata kalau kita tengok pada para ulama, sahabat-sahabat yang bincang benda ni, jelas cukuplah dengan Quran dan hadis yang menunjukkan betapa Quran dan hadis ini adalah sumber utama kepada rujukan umat Islam. Beberapa persoalan. Kenapa hanya terbatas kepada kitab dan sunnah? Hanya tanpa menyebut sumber lain, mencakupi ijma', qiyas, istihsan, banyak lagi lah sumber-sumber hukum yang ada dalam Islam. Kenapa Quran dan sunnah sahaja yang disebut oleh penulis kita ini, Al-Banna? Batasan sebegini merupakan hikmah Al-Imam Syekh Hasan Al-Banna dan nyata seperti mana yang berikut. Al-Banna ingin menyatukan hati-hati umat. Cara menghimpunkannya ialah dengan perkara yang telah disepakati bersama, iaitu Quran dan sunnah, manakala dalil ijma', qiyas ada sedikit perselisihan padanya. Dalil selainnya seperti uruf, istihsan, masalihul mursalah, terdapat beberapa perselisihan padanya. Quran dan hadis ini semua madhab, semua manusia, semua umat Islam akan ambil Quran dan hadis. Ada pun yang lain, ada yang tolak, ada yang ambil, ada yang mengutamakan yang ini, ada yang mengkemudiankan ini dalam bentuk untuk mencari hukum. Tapi dalam Quran dan hadis, bila dibawa ini Quran, ini hadis, tak ada siapa tolak. Cuma berbeza dalam kaedah memahami pula. Yang tu dibalik kepada kaedah-kaedah yang lain tadilah, istihsan, qiyas dan sebagainya. Jadi Al-Banna letakkan dua ini kerana ini adalah penyatu kepada umat Islam. Sepatutnya umat Islam bila dibacakan Quran, dibacakan hadis, mereka berhenti pada berbalah. Sebab itu kita baca ayat berkaitan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Para sahabat dah berbalah, di antara Ansar sudah berbalah, Aus dan Khazraj berbalah dengan hasutan munafik dan Yahudi. Tapi bila datang Nabi SAW mendamaikan mereka, tak banyak cerita, selesai balik. Kerana Nabi adalah pemutus kepada persoalan mereka. Manakala dalil selainnya yang berdasarkan Quran dan sunnah berpada dengan Quran dan sunnah, bermakna berpada dengan yang asal tanpa mengingkari dalil yang lain di sisi siapa yang mengambil kira dengannya. Malah dalil-dalil daripada sumber lain tadi, sama ada kita katakan ihtisan, ataupun qiyas, ataupun uruf, ataupun masalihul mursalah dan banyak-banyak hal lain lagi, yang ini perbincangan yang tidak ditolak, tetapi semua perbincangan ini dia bermula dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab apa dia hanya letak Quran, letak hadis, dia tak letak hal lain? Sebab ini adalah penyatu yang diterima oleh semua umat, siapa pun tak boleh tolak. Imam Asy-Syatibi berkata, terdapat dua jenis dalil, iaitu naqli dan aqli. Berdasarkan kajian, kita mendapati dalil-dalil syarak terbatas kepada kitab dan sunnah, kerana dalil-dalil yang sabit adalah tidak disabitkan dengan akal, tetapi disabitkan dengan kitab dan sunnah. Apabila sabit dengan keduanya, terbangunlah dalil yang sahih. Pergantungan dengannya, maka kitab dan sunnah merupakan sumber hukum hakam dan sandarannya. Jadi kesimpulannya dia kata, dalil ini dua jenis, dalil akal dan dalil naqal, naqli dan aqli. Dalil naqli ini adalah sumber utama yang tidak ada berbalah manusia padanya. Sumber untuk memahami Quran, dia bukan sebut Quran saja tadi, ada panjang lagi, bukan sebut sebagai marji' aja, tetapi dia sambung lagi. Al-Banna telah menetapkan sumber pokok untuk memahami Quran ialah bahasa Arab dan makna-makna yang jelas dan dalil-dalil yang dekat. Beliau juga mengingkari perkara yang memberat-beratkan dan melulu dalam memahaminya. Kita tahu bahasa Arab ini di antara bahasa yang sangat menyeluruh, melengkapi, dan bahasanya sangat tepat. Bila digunakan kalimah-kalimah itu, dia boleh hurai terus kepada juzuk dia. Dia tidak sifatnya masih lagi ada ruang untuk pertikai.
Itu yang bila sampai kepada penggunaan yang kita sebut tadi, kenapa Quran gunakan ati' Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, kenapa tak guna juga ati'u? Di sana ada perbincangan. Di sinilah pentingnya untuk bahasa Arab. Sebab itu para ulama tafsir, ya, mereka yang nak terlibat dengan tafsirul Quran, mereka mestilah di kalangan orang yang betul-betul memahami bahasa Arab. Malah kalau kita tengok kajian ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka menyusun hukum-hukum berdasarkan kepada syair-syair. Mereka buat syair-syair. Tak, kalau ngaji kitab-kitab asas, ya, kena hafal matan-matan ni. Daripada situlah dihurai punya panjang. Rupanya dia boleh simpan semua benda tu dalam matan yang begitu ringkas, tetapi huraiannya begitu luas, malah tepat. Quran adalah lebih daripada itu, kerana ciptaan ataupun datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun matan-matan yang dibuat oleh ulama pun sudah cukup untuk dihurai begitu meluas dan sesuai dengan banyak keperluan manusia, apatah lagi Al-Quran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran difahami sejajar dengan kaedah bahasa Arab tanpa memberat-beratkan dan berwenang-wenang. Jadi memahami Al-Quran dengan memahami bahasa Arab, pemahaman itu mestilah secara tepat. Jangan sambil lewa dan jangan juga melampau dalam meletakkan kehendak daripada Al-Quran. Itu semua adalah lantaran Quran diturunkan dengan bahasa Arab secara keseluruhan dan dituntut untuk memahaminya. Jadi ia hanya dapat dilakukan dengan cara yang khusus sebegini kerana Allah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami turunkan Quran itu dalam bahasa Arab. Tuan-tuan, Quran ni kitab sumber. Jadi bila mana berlaku pertelingkahan, maka kena baliklah kepada sumber dia. Macam kita duk pegang dengan undang-undang orang putih, perlembagaan kita dirangka daripada undang-undang Inggeris. Sebab itu mana-mana perjanjian yang kita buat, dia akan ada nota di bawah. Sekiranya ada berlaku perdebatan ke apa ke, hendaklah dirujuk kepada bahasa asal. Kenapa? Bahasa asal itulah yang menentukan apa sebenarnya yang dimaksudkan. Kalau kita dah pergi bahasa lain, maknanya terjemahan dia takkan sama. Al-Quran adalah kitab sumber kepada semua perkara. Maka bila balik kepada sumber Al-Quran. Dan Quran ini adalah kalam Allah, wahyu Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab, terpelihara kepada kita sampai hari ini. Berbeza dengan Kristian yang berpegang dengan kitab Injil. Injil diturunkan dalam bahasa Ibrani kan? Yahudi, Nabi Isa, Nabi Musa. Jadi Injil yang ada pada hari ini kebanyakannya sudah dirubah ke dalam bahasa Inggeris. Injil tidak turun dalam bahasa Inggeris. Bagaimana mungkin memahami Kristian secara mutlak dalam bahasa orang putih, sedangkan dia bukan asal kepada bahasa yang diturunkan, sudah diterjemahkan. Bahasa Ibrani kalaupun masih ada, sangat-sangat sedikit. Malah orang Kristian sendiri tidak digalakkan sangat untuk belajar kitab mereka sebagaimana digalakkan bagi orang Islam belajar Quran. Sebab itu tuan, ada orang buat kajian umum kan, dia buka kitab Injil, lepas tu dia bacalah beberapa hukum yang sangat dahsyat, tapi luar tu kulit tu dia buah Quran. Dia tunjuk, tengok ini hukum begini. Orang tu pun tengok, oh itulah Quran. Dia kata, kalau saya katakan ini bukan Quran, percaya tak? Dia kata tak percaya. Habis itu apa? Injil. Injil tak gini. Dia buka sarung tu memang Injil, baru terkejut. Maknanya kebanyakan orang Kristian dia tak tahu pun
Apatah lagi agama-agama lain yang langsung tak ada sumber kitabnya. Hindu kan, Hindu mari mana nak baca kitab dia? Sanskrit. Kitab Hindu yang ada kemudiannya bahasa Sanskrit. Asal tak tahu Sanskrit, berapa orang yang faham bahasa Sanskrit? Injil bahasa Ibrani, tuan-tuan tengok ada penemuan apa scroll, Dead Scroll yang ditemui di Laut Mati, satu scroll yang dikatakan milik Hawariyun, pembantu-pembantu Nabi Isa. Nak terjemah bahasa tu memerlukan profesor-profesor. Nak terjemah bahasa tu, nak memahami balik bahasa asal Injil tu, yang dikatakan Injil, memerlukan profesor untuk menterjemahkannya. Tuan-tuan bayang macam mana mereka nak faham kitab mereka sendiri. Ini adalah orang marah bila kita kata Injil itu dah dirubah. Tak? Itu nak kata apa? Islam tak larang. Yang Islam larang kita maki hamun Tuhan dia. La tasubbu tu pada Tuhan-Tuhan dia. Kita dilarang maki hamun Tuhan dia. Takut apa? Bukan kerana salah tu. Salah nanti dia akan maki balik Tuhan-Tuhan kamu. Tapi nak mengatakan kitab mereka dirubah, kitab mereka tak betul, lah. Kalau kita katakan kitab mereka yang ada betul, sedangkan itu bukan yang betul, jadi payah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dalam ayat Syu'ara Allah kata bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Sebab itu syair-syair Arab dikaji, difahami, diteliti kalimah dan istilah-istilah yang digunakan. Pakar-pakar sastra Arab yang datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya akur. Bila dengar ayat Quran, dia yang pakar tu pun kata ini bukan bahasa yang disusun oleh manusia. Kerana melihat keagungan dan kehaibatan. Mari macam kita tak erti apa ni duk berulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, benda ulang banyak kali. Benda ulang banyak kali, kita yang tak faham. Qul huwallahu ahad Allahus samad, fa apa ni, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa ulang-ulang surah-surah ni? Tak erti apa. Bagi orang yang memahami, mendalami, menyelami, dia akan nampak keindahan. Tu yang rasa macam orang baca sajak lah. Orang sastra baca sajak, dia punya main. Budak ngaji sains tak minat sastra, apa punya bahasa ni payah lah. Berpusing-pusing, bermelankolik, berbombastik. Apa benda ni, cakap terang-terang lah senang jenis itu. Tapi bagi orang yang menghayati, dia faham seni yang dituntut di dalamnya. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, Imam Syatibi berkata bagi tadi, terdapat dua jenis dari Quran dan Sunnah yang menjadi sumber hukum hakamnya. Baik, sumber untuk memahami Al-Quran, tu loceng dah bunyi. Musim PKP, kalau bukan musim PKP, dia ada landing time, dia ada masa dia. Tapi bila musim PKP ni dia tak ada landing time. Dia kena ketuk macam hakim mahkamah ketuk, berhenti. Tuan dan rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat melihat kepentingan. Yang kedua, perbincangan kita pada kali ini ialah berkaitan dengan kepentingan Al-Quran dan hadis yang dijadikan rujukan untuk memahami tentang kesempurnaan Islam. Jadi kalau berlaku kekeliruan, nampak Islam macam tak kena, mari mana kamu dapat ni? Kamu dapat mana ni? Aku dengar penjelasan ini, tengok Quran kata gitu ke? Kalau Quran tak kata gitu, orang lain hurai, tak boleh. Siapa pun tak boleh. Yang betulnya Quran. Inilah keperluan kita memahami. Cara dia berkembang tu kita akan nampak. Pertama dia bagi tahu
Islam ni syumul. Mana tahu syumul, kamu tengok Quran dan hadis. Kalau kamu tengok sumber lain, mungkin kamu akan kata ini tak kena, ni tak kena. Tapi bila tengok Quran dan hadis, kamu faham memang betul Quran dan hadis menceritakan dan menjelaskan tentang lengkap serta syumulnya agama Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan yang rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita kefahaman untuk beramal dan sebagainya, insya-Allah. Bila kita menyampaikan dengan jelas, dengan terang, dengan berani dan ikhlas, akan terbuka pintu hidayah Allah bagi mereka yang benar-benar mencari kebenaran walaupun daripada musuh-musuh Islam. Ya. Wallahu a'lam. Tuan apa nak kongsi ya? Tak ada ya? Mak kata tadi turun macam apa? Hukum mandatory, kan? Tuan, kesempurnaan milik Allah, kelemahan kekurangan minta maaf, terkasar bahasa, terlanjur adab budaya, itu kelemahan diri saya. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya dan tuan-tuan semua. Tuan-tuan tolong doakan, mudah Allah beri kekuatan, kefahaman, beramal kepada kita semua insya-Allah, dan istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal muttaqinal muqarrabin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.